السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu sekali lagi pada pagi yang penuh keberkatan ini, mengimarahkan rumah Allah dan ilmu. Alhamdulillah, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam siri yang keempat, pada kali ini kita akan menyambung kembali bicara dan syarah kepada kertas kerja yang bertajuk Garis Panduan Membaca Al-Fatihah, yang mana kita akan berada di muka surat yang ke-6 pada pagi ini. Dan marilah kita mengingat kembali, mendengar kembali kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam satu syarahnya dikatakan, inna lil fatihati 14 syaddatan wa man taraka wahidatan minha batalat salatuhu aw lam tasihhu fatihatuhu wa lam tasihhu salatuhu. Sesungguhnya Imam Syafi'i menyatakan bahawa Fatihah itu ada 14 tasydid, dan sesiapa yang meninggalkan satu tasydid daripadanya, sudah cukup untuk dikeluarkan satu pernyataan batalat salatuhu, tidak sah sembahyangnya. Mana itu berat, tidak sah sembahyangnya. Tak sah Fatihahnya, maknanya tidak sahlah sembahyangnya, kerana Fatihah ni adalah dikatakan min arkanis salah, salah satu daripada rukun-rukun sembahyang yang 13, yang mana apabila rosak Fatihah dinyatakan sebagai rukun qauli, bermakna rosaklah rukun itu, dan apabila bermakna rosak rukun itu, bermakna rosaklah sembahyang itu. Dan yang paling kita khawatiri, Nabi pernah menyatakan, aukamaqan, berapa ramai orang sembahyang hanya mendapat letih daripada tunduk dan bangkit mereka itu. Dan dalam pernyataan yang lain, berapa ramai orang berpuasa dapat lapar dan dahaga, dan berapa ramai orang membaca Quran tetapi mendapat laknat. Ini untuk merealisasikan kata-kata Nabi yang lain, akan sampai di akhir zaman, di mana di kalangan umatku ada yang tergolong dalam kumpulan manusia yang dikatakan ubadun juhal, suka beramal, suka buat ibadat tetapi jahil. Jadi kita pun tak heran fenomena ramai orang suka semayang, suka baca Quran. Alhamdulillah. Cuma kita nak tengok, adakah dibuat sembahyang itu yang banyak itu, dibaca Quran itu dengan ilmu, bukan semata-mata doing it, buat saja, tetapi mestilah bertepatan dengan ilmu. Jadi kita khawatir dan kita minta doa dengan Allah supaya kita terhindar daripada dimasukkan ke dalam golongan orang suka beribadat tapi jahil. Sebab apa, di akhirat nanti Allah akan arahkan malaikat mengumpul ibadat sembahyang khasnya
yang rosak ini, dan Allah arahkan malaikat memenggal balik ibadat sembahyang dibagaikan kain buruk kepada muka-muka pelakunya. Bermaknanya ibadat keagamaan ini yang Allah reject memang ada. Buat itu satu perkara, tapi belum tentu Allah terima. Sebab itu kita selain daripada rasa takut dan sangka baik harap dengan Allah, tetapi apa yang lebih penting selain daripada mengetahui fadilat, kelebihan sesuatu, apa yang lebih penting adalah kaifiatnya, yakni tata cara atau kaedah. Dan atas dasar itulah maka pada pagi ini kita lihat ke surat 6, keutamaan surah Al-Fatihah. Bila kata keutamaan, ini priority, ya, keutamaan surah Al-Fatihah. Yang lain pun utama, tapi Fatihah ni lebih utama. Sebab itulah ketua guru kita kata, ya, saya ingat lagi tuan guru saya almarhum Syekh Al-Adib Ustaz Ahmad Mansur Pergau kata, kalau mu tak tahu baca surah-surah lain boleh tak apa. Bukan tak apa tu makna boleh buat dak, tapi maknanya jangan bagi Fatihah ni tak boleh baca betul boleh. Fatihah ni jangan bagi jahil. Sebab kita nak guna pakar Fatihah ni banyak tempat. Ya. Al-Fatihah adalah surah terawal yang perlu dipelajari. Perlu sini makna wajib. Ya. Sebab kalau ditafsirkan perlu ni, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, ini salah. Perlu di sini makna wajib. Perlu dipelajari oleh setiap Muslim. Setiap Muslim sini maknanya lelaki, perempuan, kalau dia bondan sekalipun, kalau dia Muslim, ya, dia juga wajib, tak terlepas, ya. Makna nak ceritakan wajib dipelajari oleh setiap Muslim, lelaki, perempuan, besar, kecil, maknanya tua, muda, yang normal, yang uzur. Yang uzur cara belajar, cara baca, cara uzur. Wa imma yang bisu sekalipun kena baca, mengikut kemampuan dia, diarahkan gerakan lidah itu kepada menyebut setiap daripada 156 huruf Al-Fatihah itu. Nama untuk duduk dia gitu, bibir tidak bergerak apa-apa, bukan nama baca. Nak cerita yang dah nama Islam, saudara lama Haji Azmi, atau saudara baru Haji Aziz, ya? Saudara baru atau orang kata saudara kita. Kalau saudara kita tak boleh biar lah, kena ambil tahu. Semua ini nak katanya perlu dipelajari oleh setiap Muslim. Masuklah juga kalau kita nak kata lebih jauh lagi, kerja yang tidak berapa glamour dari segi pangkat, atau kerja yang glamour, pangkatnya hebat, semua wajib belajar. Dan yang bujang, yang dah bernikah, semua wajib belajar. Ini disebabkan status taraf, ya. Ini disebabkan status Al-Fatihah, kedudukan Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang yang kita kerjakan, sebab dia rukun. Kalau dalam kerja haji pun ada wajib haji dan rukun haji. Kalau wajib haji, benda ni boleh ganti dengan dam. Bukan main dam, ganti dengan denda. Tapi kalau kata rukun haji, wukuf contohnya, kalau tak sempurna, maknanya tidak ada haji tahun itu. Nak cerita falsafah rukun itu, mau tidak mau, ya, wajib dilakukan secara betul dan tepat dan dipelajari, ya. Itu nak cerita rukun, benda yang tidak boleh tidak, ya, mesti dibuat dengan betul. Orang sekarang kata apa itu, by hook or by crook. Pasal apa guna istilah crook tu pun tak tahulah, ya. Nak ceritanya mau tak mau, la budda, mau tak mau mesti
mesti buat dengan betul, bukan setakat baca. Maknanya baca surah khabar boleh lebih kurang, tapi baca surah Al-Fatihah tak boleh lebih kurang. Dia mesti betul-betul cantik. Macam mana nak betul-betul cantik? Mestilah melalui sistem sunnah, yang talaqqi wal musyafahah. Ya. Dalam solat 5 waktu, sembahyang fardu maknanya, dan sembahyang fardu ni dalam kategori sembahyang wajib. Sembahyang wajib termasuk di dalamnya sembahyang qadha, sembahyang nazar dan sebagainya. Ya, sembahyang 5 waktu. Solat qabliyah dan ba'diyah. Solat sebelum ni maknanya sebelum didirikan solat fardu, selepas azan. Qabliyah. Ba'diyah ni selepas pula, maknanya selepas didirikan solat fardu itu. Kedua-dua sembahyang ni dikumpul dan dikatakan, dinamakan sebagai solat rawatib, sembahyang kapit fardu kata orang sana. Sembahyang yang mengiringi fardu. Ini pun kalau bincang dari segi fiqahnya macam-macam pendapat. Ya. Mana qabliyah dan ba'diyah kena baca Fatihah. Salat tarawih. Apatah lagi tarawih mengikut 4 mazhab 20 rakaat. Kita yang mengamalkan ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah taala, mana 20 rakaat tarawih tu kena baca 20 kali Fatihah. Bukan boleh cincai-cincai. Fatihah rakaat pertama berbeza dengan Fatihah rakaat ke-20. Tak boleh. Dia mesti sama sedapat mungkin. Ikhtiarkan bagi sama Fatihah itu. Solat hari raya, mana hari raya ni? 2 hari raya, 2 Eid. Aidul Fitri kita kenali sebagai sembahyang hari raya puasa, dan Aidul Adha, sembahyang hari raya Korban atau hari raya haji. Ya, sebab itulah hari raya ni adalah ibadat agama. Dia bukan budaya. Hari raya ni agama. Sebab hari raya ni ada pengisian, ada takbir hari raya, ada sembahyang hari raya. Dia bukan setakat mengunjung hari raya. Kalau dinner tak apa, family day tak apa, Father's Day tak apa. Itu bukan agama, itu adat yang baik. Tapi hari raya tak boleh kata adat. Tak boleh. Ya? Ceritanya. Sebab hari raya puasa disambut setelah berpuasa. Bukan saja-saja boleh. Hari raya haji disambut, ya, maknanya pada bulan Zulhijjah, musim haji. Ada takbirnya. Takbir 1 hari, takbir hari tasyrik. Maknanya ini bukan benda-benda yang maknanya boleh kita samakan dengan adat. Dan Allah dah sebut, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Itu bukan ayat ayat kita memulaukan atau kita bertindak tegas atau kasar. Tidak. Itu mempertahankan kedaulatan Islam yang tinggi. Tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Atau kama qala, itu hadis Nabi. Dan agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Cerita sembahyang hari raya ni tak ada kena mengena dengan apa lah. Ceritanya hari raya tu, sebab itu tak boleh buat ratu hari raya. Tak boleh. Ya. Cerita tak boleh sebab ni hari raya. Tak bolehlah berjabat tangan lelaki perempuan ikut dan pantang nampak dari licin je sambung. Ya, tak bolehlah minum arak hari raya. Tak boleh. Nak cerita lain benda ni. Ya. Dan lain-lain lagi. Lain-lain lagi ni ada lagi sembahyang yang kena baca Fatihah. Sembahyang solat, sembahyang janazah. Walaupun tidak ada rakaat, yang ada 4 takbir. 4 takbir tu diantaranya ada dibacakan Fatihah padanya. Sembahyang jenazah ni pun ramai tak tahu lagi ni sembahyang jenazah. Datang dengan orang mati ramai, sembang-sembang ramai, bertanya-tanya ramai.
nak angkat usung jenazah masuk van pun ramai, hantar ke tanah kubur pun ramai, tahlil malam lagi ramai, yang ambil dapat envelope lepas semayang pun boleh tahan ramai, ya. Tetapi nak semayang tak berapa ramai, semua betul je, semua betul, tak semayang jenazah, tak ada betul lah. Tak ada betul, tak berapa bersedia nak semayang jenazah, kata lawak tak tahu sudah, ya. Tak tahu apa nak dibaca. Itu dia. Itu makna dan lain-lain lagi. Mana sembahyang jenazah pun kena baca Fatihah. Baik. Tanpa bacaan Al-Fatihah, solat dikerjakan adalah tidak sah di sisi syarak. Makna kalau tak baca Fatihah, tak baca betul, ataupun baca tapi tak betul. Dua fenomena. Tak baca betul, mana tak baca betul, atau baca tapi tak betul. Kenapa tak betul? Tak belajar. Kenapa tak betul? Belajar tapi tak betul-betul. Tak faham? Tak apa, biarlah kita canang minda sikit pagi ni. Dia belajar tapi tak betul-betul. Belajar betul-betul, kadang-kadang mak aku cakap guru pula tak berapa betul. Nampak tak? Itu pun menyebabkan dimasukkan dalam istilah tanpa baca Fatihah. Sebab buat tapi reject, maknanya macam tak buat. Tidak ada KIV untuk Fatihah, sama ada terima atau reject. Jadi untuk diterima tu makna Fatihah kena belajar. Kena belajar betul-betul, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ubadah bin Samit. Apa hadis ni berbunyi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis ini kalau kita tengok kitab, akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad, dikeluarkannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maknanya status hadis ini hadis sahih. Hadis sahih ni duduk betul-betul bawah Quran. Dia punya ranking dia. Mana siapa yang mengingkari hadis sahih boleh jatuh, terkeluar dia daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah. Ya. La salata ni pada makna asalnya tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang, ditafsirkan sebagai tidak sah sembahyang. Bila tak ada, maknanya tak sah lah. Tak ada wuduk, maknanya wuduk tu tak sah atau tak ambil lagi. Itu nama tidak ada. Makna tidak sah salat, tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, atau tidak ada sembahyang bagi sesiapa yang tidak membaca dengan pembuka kitab. Kalau terjemah literally, ya, secara literal terjemahnya begitu, pembuka kitab itulah surah Al-Fatihah. Jadi makna sini saya dah sebut tadi, tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca. Tidak membaca ni makna memang tak baca betul. Macam mana kita nak tahu seorang tu tidak baca betul? Kita tengok mulutnya, kedua-dua bibirnya langsung tidak bergerak, mengarah kepada menyebut sifat dan makhraj huruf. Tak baca tu, diam bibir. Lain cerita kalau kita sembahyang jamaah subuh, maghrib, isyak di masjid mazhab selain daripada Syafi'i. Contohnya pergi sembahyang di Masjid India. Dan ni pernah sembahyang kat Masjid India? Ya. Sembahyang tarawih pernah? Tak pernah. Kena try sekali sembahyang tarawih. Kalau tak ada ilmu sembahyang tarawih dia kan tarawih tu boleh tahan lagi. Kan witir ke rangkulan kapur. Nak kena belajar witir mazhab Hanafi, abang boleh pergi sembahyang. Kalau tidak nanti kelang kapur. Sebab dia orang tak umumkan cara sembahyang witir mazhab mereka. Kita yang pergi, kita kena tahu adab bila datang ke
masjid mazhab mereka. Nak ceritanya macam mana ke situ begini tu. Tidak baca. Kalau sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, 2 rakaat pertama yang bacaan jahar kuat itu, kita akan dapati kebanyakan saudara-saudara kita yang mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, mulut dia orang memang diam. Bila imam baca Fatihah dia dengar, bila imam baca surah pun dia diam. Sebab bagi mereka berpegang dengan ayat Quran yang menyuruh diam, dan mendengar bila Al-Quran dibacakan. Imam Syafi'i mengambil dalil itu letak pada khutbah Jumaat. Jangan bercakap-cakap. Sebab 2 khutbah Jumaat tu ganti 2 rakaat zuhur. Sebab itulah sebelum sembahyang Jumaat, Pak Bilal pun muazzin kata jangan berkata-kata. Kalau kamu cakap juga, maka sia-sialah pahala Jumaat kamu. Dah, seru dengar tu kan? Baik. Kadang-kadang langsung tak cakap, dia tidur. Itu pun tak boleh pakai pula. Alif tidak, ba tidak, kho keluar. Ya? Itu pun tak boleh pakai pula. Dia pun tak belajar memang jadi macam itulah. Baik. Jadi kalau dalam keadaan itu memang kita akan tengok saudara-saudara kita dia tak baca betul. Jangan pula kita komplain dia pula. Itu satu pendapat. Tapi kalau dia orang ikut mazhab dia orang betul-betul, sebenarnya mustahab, sunat juga baca. Tak baca pun sah, tapi kalau baca, pahala bagi mazhab yang berkenaan. Saya nak ceritakan, bukan dalam situasi itu bila kita tengok orang dalam keadaan mulutnya bibir langsung tak bergerak. Dan kalau situasi yang lain dalam mazhab kita, bibir tak bergerak, bila semayang apa sekalipun, makna confirm tak baca. Sebab bila baca, bibir mesti bergerak. Jika tak baca, petandanya bibir tak bergerak. Satu. Yang kedua, tak baca ni apa saya sebut tadi, ulama-ulama sebut bahawa dia baca tapi tak betul. Dan tak betul tu kerana tak belajar. Kalau belajar pun tak mahu dibetulkan, serupa juga. Maknanya ego dalam belajar. Belajar tapi tak boleh kena tegur. Belajar apa nama? Orang belajar mesti membudayakan sunnah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw ni makna berpesan-pesan, bertegur-tegur. Kita orang belajar mesti boleh kena tegur. Kena tegur apa dia? Tegur kalau benda tu betul, kita kena terima. Bila kena tegur, kita punya emosi pun naik. Kena sabar. Mesti kena sabar. Baru namanya orang Muslim mukmin nama dia. Yang soleh. Itu dalil menyatakan bahawa tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Menyedari kepentingan ini, marilah kita sama-sama memberi perhatian dan penumpuan sewajarnya terhadap bacaan Al-Fatihah kita dari segi makhraj. Makhraj ni tempat keluar huruf. Tempat keluar ni penting. Kalau kita pergi bangunan-bangunan besar, tempat keluar cukup penting. Kalau tak tahu tempat keluar, berat. Ada orang pergi masjid besar-besar, keluar selalu tempat lain. Sebab dia tak fokus tiang masjid ke, nombor ke, apa bertanda ke. Aku letak kasut kat sini, mana pergi? Rupa keluar pintu lain. Itulah jadi kalau tak kenal tempat keluar. Penting, apatah lagi tempat keluar huruf apabila kita baca Quran. Jadi bila kita keluarkan tempat tak betul, ahli akan dapat kesan bahawa kita baca tak tepat. Kerana tempat keluarnya tidak betul atau tidak tepat. Sifat huruf, muka surat 7. Bila huruf-huruf tu keluar, dia mesti ada rupa bentuknya. Sifat ni makna rupa bentuk. Satu orang yang keluar daripada pintu pun tentu ada rupa orang yang keluar tu. Tinggi, rendah, gemuk, kurus, cerah, gelap. Itu sifat. Apatah lagi huruf yang keluar, dia mesti ada sifat. Sifat yang tunggal, sifat yang berpasangan. Apa sifat huruf itu? Serta yang pertama tadi apa? Jaga tempat keluar huruf. Yang kedua, jaga rupa bentuk huruf, sifat huruf. Yang ketiga, serta hukum-hukum tajwid.
Hukum-hukum tajwid, kalau kita nak terjemahkan, hukum-hukum mencantikkan sebutan, yakni bacaan Fatihah. Tajwid ni makna cantik. Allah itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Nah, jadi kita bila baca bertajwid, maknanya baca dengan cantik. Baca dengan cantik makna baca dengan betul. Itu dia ya. Yang terkandung dalam bacaan Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ni ada hukum tajwid, tapi Maha Pemurahnya Allah itu hukum tajwidnya tak banyak. Dalam tak banyak tu pun ramai yang buat banyak salah. Nak cerita ni ya. Padahal hukum tajwid dalam Fatihah tak banyak, tapi kerana kita kurang prihatin, maka berlakulah banyak kesalahan. Ya. Takdirnya kalau dalam Fatihah ni hukum tajwidnya berlambak-lambak, rasanya tak tahu apa jadi semayang. Sebab hakikat daripada kajian rawak, memang masyarakat Islam yang tak semayang dah terlampau banyak peratus. Walaupun berbeza-beza, tetapi lebih daripada 50% lah orang Islam tak semayang. Bila lebih 50% maknanya terpulanglah berapa lebihnya. Tapi lebih 50% orang Islam tak semayang. Baik, yang peratus semayang sikit ada tu. Yang sikit tu pula, yang sikit peratus tu banyak yang tak belajar pula. Faham tak ni? Dah lah yang peratus semayang tu sikit. Dalam yang sikit tu, banyak daripada yang sikit tu jenis semayang tak belajar. Maknanya yang sikit tu jadi makin sikit. Makin sikit. Ya. Baik. Dengan ini bacaan Al-Fatihah kita tidak cedera. Bila kita, apa makna bila kita makhraj hurufnya betul, sifat hurufnya betul, hukum-hukum tajwidnya betul, maka barulah dia kata bacaan Al-Fatihah kita tidak cedera. Tidak cedera. Dan kita nak fikir-fikirkan tuan-tuan, berapa ramai umat Islam yang dalam peratus semayang yang sikit tadi memikir benda ni. Yang tak semayang memang tak fikir. 50% lebih tu memang tak fikir, confirm. Kalau fikir pun dia tak buat. Yang banyak, yang sikit peratus yang tinggal tu, ramai yang tak fikir benda ni. Tak memikirkan fardu ain pada diri aku, nombor satu. Fardu ain pada diri isteri dan anak-anak aku ni, lepas ke tidak? Jangan main-main tuan. Sebab apa ramai orang kita tak fikir ni, Syekh Yuslim? Sebab ramai orang kita ni merasakan kita sudah berada di comfort zone senantiasa. Dan alat pengukur zon selesa orang kita ni, jawatan, kedudukan, materials, boleh selesa. Itu dia punya zon selesa. Orang tak kacau, dia tak kacau orang. Dia boleh sekali-sekali pergi hotel, boleh sekali-sekali pergi bercuti dan sebagainya. Adakah itu mana zon selesa? Anak-anak semua menjadi, memanglah menjadi, tak menjadi ruginya. Tapi yang menjadi itu adakah setakat keluar universiti ataupun keluar sebagai ahli agama, walaupun universiti tapi beragama. Itu makna anak menjadi. Makna kita nak ceritakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ada ruang masa, beri masa 5, fikir 5 perkara sebelum datang 5, bahawa fardu ain pada diri kita sebenarnya ramai yang belum lepas lagi. Buka kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Gunung yang pertama sekali kena daki gunung ilmu. Itu pun ramai orang fail. Apatah lagi orang yang tak belajar kitab Minhajul Abidin, lagi tak tahu apa gunung pun. Yang dipikirnya gunung-gunung mana? Daki gunung. Daki gunung sana, daki gunung sini. Ya? Daki gunung ilmu tak ada masa. Bahaya. Ni kepada peminat pendaki gunung pun nak fikir juga ni. Jangan kira nak daki gunung aja, tapi tengok gunung ilmu kita dah kita daki ke belum.
Ini pesan Imam Ghazali, bukan saya Rusli hanya memanjangkan apa yang Imam Ghazali cakap, itu saja. Tuan-tuan nak marah saya, tak boleh lah. Nak marah Imam Ghazali, lagi tak boleh. Siapa muka kita yang mengajikan kadang datang, kadang tidak. Ini ceritanya. Kita kena fokuskan supaya kita ni merasakan fardu ain ni banyak yang belum lepas lagi. Dan kalau diri kita, bagaimana isteri kita? Bagaimana anak-anak kita? Laki. Kalau situ barulah kita boleh lorongkan pemikiran kita kepada dengan ini bacaan Al-Fatihah kita tidak akan cedera. Bagi tak cedera makna kena belajar. Itulah maknanya. Serta tidak rosak. Cedera lain. Cedera ni masih boleh pergi lagi. Kalau rosak maknanya memang tak boleh pakai. Maknanya Fatihah kita boleh cedera. Kalau cedera Fatihah imam, semayang masih boleh pergi lagi, masih sah lagi. Cuma dia punya pahala kurang. Tapi kalau semayang itu rosak, maknanya semayang itu langsung tidak diterima. Dan sebagai orang yang beramal, yang memang payah nak menambah amal yang sudah lalu, maka kita kalau boleh cedera pun jangan bagi. Mana jadi orang yang berhati-hati sewaktu kita mengerjakan solat. Kita pergi muka surat 8. Fakta asas surah Al-Fatihah. Asas ni benda-benda yang cukup dasar, benda-benda yang cukup penting, yang perlu diketahui di peringkat awal. Ini makna fakta asas. Dan fakta ni pula benda-benda yang tidak boleh ditolak dan dinafikan dengan adanya bukti-bukti kukuh yang dipercayai. Itu fakta. Ya. Apa dia tentang surah Al-Fatihah? Yang pertama dikatakan surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan dengan sempurna dari awal hingga akhir. Surah yang diturunkan dengan sempurna maknanya lengkap 156 huruf, 29 kalimat, 7 ayat. Dalamnya ada 14 sabdu. Sempurna itu daripada awal, maknanya daripada basmalah kalau untuk mazhab Syafi'i sampai akhir waladdallin. Inilah surah yang diturunkan dengan sempurna dari awal hingga akhir. Maknanya inilah juga surah yang mula-mula turun sempurna. Lepas tu kalau orang tanya kita kenapa kita buka Quran mushaf yang jumpa mula-mula Al-Fatihah, mengapa tak jumpa Iqra' dulu? Kenapa tidak Iqra' dulu? Sedangkan Iqra' turun dulu. Nak menunjukkan bahawa yang mula-mula turun adalah surah Al-Fatihah secara sempurna. Kemudian diletakkan Fatihah di tempat pertama, bukan ulama yang susun. Nabi suruh letak di situ pun dengan arahan Jibril alaihissalam. Benda ni tauqifi. Jibril kata, wahai Muhammad, letakkan Fatihah di sini. Maka Nabi pun mengarahkan sahabat, waktu proses awal penurunan Al-Quran dulu pun, makna Fatihah ni dia nanti kalau nak susun dia mesti mula-mula. Dia begitu. Baik. Surah yang lain turun juga. Ada surah yang turun awal sekali, Iqra' katakan, tapi tak sempurna. Ada surah pula turun sempurna, tapi bukan pertama. Nampak tak tu dia punya fakta tu? Fatihah, dia di antara surah yang sempurna turun, dia mula-mula sekali. Itu dia punya fakta asas. Yang kedua, surah ini mengandungi 141 huruf dan 14 syaddah. Bacanya syaddah, jangan baca syiddah. Syaddah maknanya tasydid ataupun sabdu. Tulisan macam W kecil itu yang tidak tajam giginya.
W kecil yang tidak tajam giginya. Itu sebab dia kata double U. Cuma orang kampung je double, dia kata. Tak apalah, asalkan dia tak sebut triple U. Tapi sebenarnya memang double U, 2 U. Ya. Maknanya falsafahnya ada 2 huruf. Kita ambil double U, U tu 2. Jadi falsafahnya bila huruf bersabdu, huruf tu hakikatnya 2. Jadi dalam Fatihah ada 14 tasydid, 14 syaddah, ya, orang Melayu kata ada 14 sabdu. Yang 141 itu adalah huruf yang dikira tidak dimasukkan sabdunya lagi. Dengan mengambil kira mim pada Maliki tidak dibaca panjang. Sebab itu dalam Resam Usmani, perkataan Maliki, mim sambung dengan lam, sambung dengan kaf, alif pendek ditulis di atas mim, menunjukkan di situ boleh baca panjang 2 harakat, boleh baca pendek 1 harakat. Fakta yang ini adalah mengambil kira mim baca pendek. Kenapa? Sebab majoriti qurra baca pendek. Yang baca panjang tak ramai. Termasuk imam kita, Imam Asim, riwayat Hafaz, Syatibiyah, kita baca Maliki Yaumiddin. Ya. Tapi yang lain-lain kebanyakannya baca Maliki Yaumiddin. Di Makkah Maliki Yaumiddin, sebab mereka membaca riwayat Hafaz. Habis kenapa pula Majais ni baca 2, Ustaz? Syekh Sudais baca Majais 2. Itu tarik bacaan. Tarik itu apa benda, Ustaz? Tarikat. Dia kata anda kena terikat dengan majlis ilmu baru anda boleh faham. Oh gitu ya. Jadi maknanya yang ini kira mim baca pendek. Kalau dicampur 141 dengan 14 jadi berapa? 155 kan? Saya sebut tadi mula-mula 156 kan? Sebab 156 fakta berdasarkan ma kita baca panjang, mazhab bacaan kita. Okay. Tidak boleh terkurang walau 1 huruf. Inilah fakta yang ayat mula-mula saya baca perkataan Imam Syafi'i tadi kan, di awal tadi. Tidak boleh terkurang walau 1 huruf. 1 huruf pun tak boleh kurang, atau syaddah, atau 1 sabdu pun tak boleh kurang semasa kita membacanya. Adakah fakta ini untuk orang-orang datang surau saja? Tidak, untuk semua orang. Untuk semua orang yang wajib belajar Muslim tadi tu, tak kira apa status kita. Untuk semua orang kena jaga, tak boleh kurang 1 huruf bila baca Fatihah. Sama ada waktu muda dulu tak ada masa nak belajar, sekarang baru ada masa belajar, atau belajar dari muda sampai sekarang, tak boleh. Maknanya kita kurangkan 1 huruf atau 1 sabdu ketika membaca. Kedua. Yang ketiga, ia di sini makna Fatihah tu, surah Al-Fatihah tu mempunyai 7 nama. Sebenarnya dalam kitab-kitab lain lebih daripada 7, tapi kita baca yang 7 lah yang ini. Yang pertama, surah Al-Hamdi. Ya. Surah tentang kesyukuran. Ya. Kesyukuran, surah kesyukuran. Yang kedua, surah Al-Kanz, perbendaharaan. Perbendaharaan makna ini tempat simpanan khazanah, ya, Fatihah ni. Yang ketiga, surah Al-Kafiyah, yang memadai, ya. Surah Al-Mathani, yang selalu diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, sama ada dalam semayang atau di luar semayang.
Banyak kali makna kita baca Fatihah ni. Ya. Yang kelima, surah As-Salah, surah semayang. Fatihah juga dinamakan surah As-Salah. Dan yang keenam dinamakan juga sebagai surah Ummul Quran, ibu Al-Quran, induk Al-Quran. Sebab itu orang kata kalau boleh menguasai Fatihah, insya-Allah pada adatnya boleh menguasai surah-surah yang lain. Tapi kalau Fatihah pucar kacir, selalunya surah lain ada masalah. Dan yang ketujuh, surah Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Dia surah pembuka kitab, buka di kitab, dialah yang merasminya. Tapi kalau kita buka kitab tak jumpa Fatihah, itu makna dilarikan, dilipas. Sebab Quran tu lama tak buka, tak baca, atau digerit tikus. Ya, sebab orang tak nak baca, tikus kata biar aku baca. Jadi maknanya surah Fatihatul Kitab. Pergi muka surat 9. Bahagian yang keempat, dikatakan dalam surah Fatihah ni tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni orang dibantah lah. Ada 7 huruf tidak ada dalam Fatihah. Kita pun tak pernah kaji. Ya. Ulama dulu kaji dia tu. Sebab dia tahu orang-orang sekarang ni tak ada masa nak kaji. Jadi ulama dulu tolong kaji kat kita. Ya. Dia kata 7 huruf daripada 28 huruf hijaiyah atau 29 huruf hijaiyah dalam Fatihah Allah tak gubuk. Yang kebetulan yang menjadi pangkal nama 7 jenis siksa neraka atau 7 nama kepada mewakili hal keadaan sesebuah atau sesuatu neraka itu. Iaitu yang pertama huruf Tha, subur. Suburun. Hal keadaan dalam neraka itu keadaannya hancur lebur. Jadi keadaan hancur lebur ni tak ada diberikan gambaran mewakili huruf Sa dalam Fatihah. Sebab itu bila baca Fatihah jangan bunyi Sa. Ihdinas siratal mustaqim, bunyi Sa. Orang mus, dia baca mus. Salah lah. Dan kalau salah macam tu, nak kecuali orang kata tu, tak apalah, dia ni salah sebab dia memang tak kerja. Tapi dia pun tak makan ke? Dia makan lebih daripada orang ni. Jadi tak ada kecuali juga. Kalau atas tiket dia tak belanja je tak jadi. Ya? Ataupun Sa ni macam mana keadaannya? Jawabnya semua orang kena jaga. Ya? Kita ni selalu ni tentang agama je yang banyak tidak ni. Kalau tentang duniawi banyak lebihnya. Sebab itulah tak adilnya kita. Tentang agama ni main cincai-cincai lebih kurang gitu. Pandang acuh tak acuh. Pada orang agama pun pandang acuh tak acuh. Ya, orang awam pula kena bagi nasihat orang agama. Patutnya orang agama bagi nasihat orang awam. Orang agama memang bidang dia. Orang awam ni secara kebetulan aja nak cakap satu-satu tajuk. Orang agama memang dah belajar tajuk itu. Itulah pentingnya ahli berada di tempatnya. Dan Allah suruh tanya kepada golongan pakar saja. Jadi mana kita nak cakapkan bahawa bila baca Fatihah kena sebut huruf Sin, bukan huruf Sa. Ihdinas siratal baru bunyi Sin. Barulah kita realisasikan tempat keluar hurufnya. Sin macam mana? Sifatnya. Sin macam mana? Ada sofir. Sa tak ada sofir. Tajwidnya macam mana? Bunyi Sin tu macam mana? Ya, nak diidghamkan dia, nak izharkan dia ke macam mana? Ihdinas siratal muttaqim ke atau mustaqim, datang tajwidnya. Ini yang nak katakan sah sembahyang tadi tu. Jadi jangan sebut Sa. Ihdinas siratal, tak bunyi sad, bunyi Sa. Sedangkan Sa tak ada dalam Fatihah. Yang kedua huruf Jim. Jahannam. Hal keadaan dalam neraka tu rosak, binasa.
Kita tengoklah bencana alam, musibah yang berlaku, rosak, binasa. Tapi dalam neraka tu lebih teruk rosak binasanya. Ya? Jadi maknanya jangan kita baca Fatihah bunyi huruf jim. Mungkin jarang, tak ada lah dalam Fatihah bunyi jim ya. Tak ada lah. Kha, ini kadang-kadang bunyi khalidin, ya, kekal selama-lamanya. Orang yang kufur dengan Allah, apa semua tidak ada sebesar zarah pun iman dalam hati dia, memanglah dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huruf kha tak boleh. Makna bila kita baca Fatihah, jangan sebut kha, khasnya pada huruf ha. Alhamdulillahi, jangan baca alhamdulillahi. Kadang-kadang terlampau nak jaga ha, dia jadi kha. Ya, al-kham, jadi tukar huruf. Tak boleh. Memang tak boleh. Yang keempat, zai. Ini pun kemungkinan menjadi juga bila baca Fatihah tak jaga. Zamharir, maknanya dalam keadaan neraka ni, dalam satu tahap dia jadi sejuk kaku, freeze, sejuk kaku dalam neraka. Kalau takat sejuk air condition tu lain, ni sejuk kaku. Mana zai, zamharir, jangan sebut zai ketika kita membaca zal dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jangan baca siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ada orang baca macam itu, macam mana? Macam mana? Macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita makmum macam mana? Kalau orang tak belajar, kalau dia dengar jawapan macam ni tu, tak sah, kena mufaraqah, batal semayang. Apa entah ni dia kata? Entah siapa nak kata batal tak batal? Entah bukan Tuhan. Terima tak terima semayang? Adakah macam itu cakap? Cakap agama tuan-tuan, jangan cakap ala kedai kopi. Cakap agama bila hukum dah dikeluarkan begitu oleh ulama yang berketerampilan, ada credibility, ada authority bercakap, kita orang awam ni jangan hurai banyak. Tak layak kita hurai dengan disiplin ilmu yang kita tak ada. Kita nak kata apa lah tu ni, ustaz-ustaz tak cakap macam tu, ente cakap macam tu. Tengok, itu nak jadi golongan penyedap namanya. Nak penyedap keadaan. Patutnya kita rasa risau bila kata tak sah, batal, mufaraqah. Memanglah, sebab bila dah bertukar huruf, maka bacaan tu tak sah. Bila tak sah, memanglah kena ulang baliklah sembahyang tu. Dan kalau imam, maknanya berat sembahyang tu. Kadang-kadang imam sah, makmum pula tak sah secara individu. Sebab rukun-rukun sembahyang ini adalah hak individu. Sama ada kita sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri, atau kita sembahyang berjamaah, 13 rukun hak individu. Kalau imam punya Fatihah batal, satu surau batal. Cuma kalau nak selamatkan diri, mufaraqah. Selamatlah makmum yang bermufaraqah itu. Tapi kalau makmum tu pun jahil murakkab, atau jahil murakkab, jahil berlapis-lapis, makna banyak jahil, macam kuih lapis tu. Orang jadi kata, dan selalu dengar jahil murakkab tapi tak tahu apa benda je. Jahil murakkab ni tersangat jahil. Nak ceritanya, ya. Jadi kalau makmum pun jenis tak tahu, imam pun jenis buat salah, sama-samalah. Maknanya dekat sana nanti boleh kata kita serupa. Kita serupa. Apa nak herankan, sebab Nabi kita ramai orang sembahyang tapi dapat detik. Golongan ni lah. Jadi imam tak betul, jadi makmum tak ada ilmu. Habis cuba kita positifkan. Janganlah sensitif bila saya cakap macam tu. Kita positifkan. Jadilah imam kalau dah tahu tahap nak jadi imam, kena ada ilmu.
Nak kita makmum pula kena ada ilmu. Jangan sampai baca zal menjadi zai. Tak boleh, memang tak boleh. Tapi kalau dia tak boleh, Ustaz, carilah orang yang boleh. Takkan tak ada orang yang boleh. Semua begitu, Ustaz. Mana? Dia kata semua orang kat sini memang zai belaka. Oh, ni golongan az-zayyu lah namanya. Tanya dia, suruh hantar dia belajar tajwid tak? Tak ada. Tak ada tajwid, tapi ceramah lain banyak. Banyak ceramah semua keluar-keluar TV belaka. Tapi tajwid tak ada. Habis. Saya nak memberi pandangan lah, kalau boleh ceramah-ceramah agama ni biarlah ceramah yang melepaskan fardu ain masyarakat se-Korea. Janganlah mana kita ikut trend ceramah agama macam motivasi macam ceramah agama, jadi sama belaka. Motivasi ni orang lain boleh cakap, tapi buat agama ni cakaplah nombor satu untuk lepaskan fardu ain masyarakat setempat. Pedulikan kalau orang kata ain, fardu ain pun nak belajar, tanya dia balik, betul-betul dah lepas fardu ain? Anda tengok itu berbomoh sana kemari, mana itu belajar tauhid, tapi mana fardu ain tak lepas. Bomoh pula pakai rantai emas lelaki. Dia baca Al-Quran, Ustaz. Baca Al-Quran. Burung kakak tua tu boleh diajar baca. Burung tiup boleh diajar baca Al-Quran. Ya kan apa? Itu yang bomoh lelaki pakai rantai emas, yang pergi bomoh tu buat apa? Yang bini dia pakai tudung pun tidak, itu bomoh dengan dia. Lepas tu tiba-tiba nak syekh melumpuh je begitu. Macam itu pun tu pergi berubat juga. Itu belajar tauhid apa? Risalah tauhid apa yang kita belajar? Mana fardu ain tak lepas? Bila fardu ain tak lepas, tak payahlah datang ceramah agama hebat macam mana pun. Ya, lepaskan fardu ain. Ya. Shin, syaqawah, anika seksa. Dalam neraka tu macam-macam jenis seksa ada. Ya, syaqawah, anika seksa, berbagai bentuk siksaan. Jadi janganlah sebut bila baca Fatihah sin menjadi shin, ihdinas sirat, sad menjadi ihdinas syira, ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi sin menjadi shin, dha zulma, yakni gelap gelita. Huruf dha yang melambangkan keadaan neraka yang gelap gelita. Maka bila kita baca Fatihah, janganlah huruf dha menjadi dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Dha tak bunyi, yang bunyi dha. Ihdinas sirat, bunyi sad, dia bunyi ihdinal sirat. Nak kata dia belajar qiraat, tidak juga. Qiraat dia sendiri. Maka bunyilah bunyi bacaan dia sendiri. Ya. Dan huruf yang ketujuh, yakni huruf fa, fariqah, pecah, berkecai, hancur, luluh dalam keadaan neraka itu. Maka fariqah ni huruf fa tidak ada dalam Fatihah. Tidak ada. Inilah ya, 7 huruf yang bila kita baca Fatihah elakkan daripada membunyikan dia. Macam mana nak mengelakkan ini? Dengan 3 kawalan tadi. Membetulkan makhraj huruf, tempat keluar, membetulkan sifat huruf, rupa bentuk huruf itu, dan membetulkan cantik sebutan, iaitu tajwid huruf. Barulah ya, yang ketiga, 7 huruf ni boleh kita hindarkan dan kita dapat menyebut ya semua perkataan atau kalimah Al-Fatihah ini dengan betul. Wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa pertanyaan ya, untuk memenuhi sedikit masa yang ada lagi, soalan pendek kalau ada yang berkaitan. Ya tuan. Baca dalam hati ni ada Fatihah. Baca dalam hati ya. Bagus. Terima kasih, soalan yang baik. Dalam hati kita tak namakan baca.
dalam hati dikatakan niat. Sebab dalam hati ini adalah tempatnya niat. Jadi kalau baca dalam hati itu hanya pengistilahan sahaja. Ya, kalau kita baca dalam hati itu bukan nama bacaan, dan kalau dalam semayang jawabnya tak sah. Sebab bila baca dia mesti berbunyi. Cuma berbunyi ini semayang jahar bunyinya lain. Semayang kuat. Semayang perlahan zuhur asar 2 rakaat akhir Isyak, 1 rakaat akhir maghrib, baca juga tapi bunyinya perlahan. Perlahan itu pengistilahannya maknanya didengar oleh telinga sendiri. Tapi kadang-kadang tak boleh dengar juga, suasana bising. Tetapi kita menyedari yang kita baca. Yang kita baca maknanya makhrajnya betul, sifatnya betul, macam kita buka radio 91.5 tetap IKIM lah kata begitu. Cuma suaranya kuat atau perlahan, tapi dia punya gelombang betul. Cara bacanya betul, cuma kuat atau perlahan. Tetapi elak akan berbisik. Sebab berbisik ni gelombang tak tepat 91.8. Dia jadi bunyi angin banyak. Jadi Fatihah jangan baca berbisik. Sebab kalau berbisik maknanya kelas tajwid kena tutup seluruh Malaysia. Habis semua orang baca bunyi angin belaka. Macam mana contohnya? Dengan izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makhraj pun tak betul, sifat pun tak betul, tajwid pun tak betul. Sebab itu bukan whisper, bukan berbisik. Berbisik ni memang bunyi angin tuan. Walaupun maknanya baca juga, tapi baca perlahan, bukan macam itu. Kalau saya nak terjemahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi itu lainnya. Semua punya ha belaka. Banding dengan yang kedua tadi, lain kan? Lain. Tapi tak ramai orang cakap benda ni. Bukan orang tak tahu, cuma kadang-kadang mungkin tak terfokus ke situ. Maka datanglah bunyi baca lelati tu. Bila dah bawah pada berbisik tadi, baca lelati. Bila baca lelati tak boleh tuan. Berbisik ni pun kalau ikut ulama' memang patut bukan cara berbisik, cara baca. Sebab berbisik ni cakap yang tak sempurna. Betul kan? Macam gelombang radio, gelombang tu tak kena, itu bisik. Bunyi tapi sosek-sosek bunyi angin. Jadi orang yang menjaga amal sepatutnya dia ambil berat semua benda-benda macam ini. Soalnya ramai orang tak cerita, itu bab lain. Sebab kalau semua orang bercerita, semua orang pakar lah namanya. Sebab golongan pakar tak ramai sebenarnya. Sebab itu kita jarang dengar. Yang jarang dengar itulah maklumat yang penting. Tapi mana maklumat yang betul-betul diterima pakai, dah dibuktikan. Jadi mana kalau baca lelaki tak boleh lah tuan. Kalau tanya orang lain, saya tak tahulah apa jawapan dia. Tapi kalau tanya saya, jawabnya tak boleh. Sebab jawab tak boleh itu lebih selamat. Maksudnya kita akan memperbaiki. Kalau jawab boleh, nanti kita syok sendiri. Jadi bahaya syok sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Macam tadilah, perlahan. Bacaan perlahan. Jelas tu bergantung. Kadang-kadang kalau suasana tenang, memanglah anak telinga boleh dengar apa yang kita baca. Tapi kalau suasana bising, takkan boleh dengar hujannya apa semua. Tapi kita tahu yang kita sebut huruf tu, walaupun tak dengar, tapi bila kita sebut, kita dapat rasa tubuh badan kita, urat saraf kita ni, daging kita ni dapat rasa yang kita sebut. Dengan yang kita hanya bayangkan saja, lain. Kita gambarkan saja, itu dalam hati. Tapi bila kita sebut, walaupun anak telinga tak dengar,
Sebab itu salah kalau kita baca mesti anak telinga dengar. Oh, kalau anak telinga dengar, imam tak boleh baca lah. Semua bising habis. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua pakat berdengar. Nama imam kata kau jadi imam lah. Dia kata, aku nak baca tak boleh, dia kata. Baca bunyi suara borang je. Nak cerita. Sebab kalau sembahyang seorang sama lah. Orang perempuan suaranya sama sebagaimana orang lelaki 2 rakaat akhir Isyak, 1 rakaat akhir Maghrib, semua rakaat Zuhur Asar, orang perempuan sama. Macam sembahyang rawatib sama lelaki perempuan. Makna bacaan dengan suara yang perlahan itu lelaki dan perempuan sama. Tapi orang perempuan ni dia lebih kena jaga suara dia. Tapi untuk berbisik dan dalam hati tak boleh. Tetap tak boleh. Ya. Dan orang yang boleh terima fakta ni hanya orang belajar je. Orang tak belajar dia susah nak terima. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang tidak bertanggungjawab. Habis selama ni dah. Makna risau. Salah lah orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu cakap diri sendiri. Kenapa suka pinpoint orang lain? Betulkan diri sendiri. Sebab ibadat ni ibadat untuk diri sendiri. Baik dan untung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang boleh berubah. InsyaAllah. Ada lagi? situasi tidak ada wudu. Tidak ada wudu. Baca Fatihah di luar solat boleh, harus. Kecuali tidak baca biasa pun tak apa. Kita tidak ada wudu tak ada masalah. Yang tak boleh kita baca Quran ni, kita adalah hadas besar. Kita adalah hadas besar. Itu yang kita tak boleh baca. Ya. Tapi kalau dalam keadaan kita hanya tidak berwudu, maknanya kita adalah hadas kecil saja, kita boleh baca Fatihah. Lalu dekat tanah kubur kita pun baca Fatihah hadiah untuk ahli kubur. Why not? Tak salah. Tapi bila kita uzur syar'i bagi orang perempuan, maka tak boleh dia baca. Itu panjang dia punya perbincangan dia. InsyaAllah kita akan sambung pada seri-seri yang akan datang. Ya. Kan kita dah belajar. Ya. Sebelum ni kita salah. Tu macam ni yang salah tu macam mana? Orang yang paling baik orang yang boleh berubah. Allah Maha Pengampun kepada hamba-hamba yang sedar diri. Jadi mana kita baiki. Di samping kita melakukan taubat. Taubat statusnya taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh, tak nak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan lalu. Jadi itu kita serahkan kepada Allah. Sebab itulah betapa pentingnya menghadiri majlis ilmu. Bila kita dapat sentuhan macam ni, sebenarnya satu rezeki. Paling baik kita berubah. Inilah kita nak realisasikan doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, supaya akhir kehidupan kita tu biar akhir yang baik. Ending, iaitu kata ending yang baik. Dengan cara kita ubah. Sebab nak berubah ni dia kena motivasi tinggi. Hanya orang-orang yang bermotivasi tinggi saja boleh berubah. Maknanya boleh menerima teguran. Jadi kalau begitu, insyaAllah kita jadilah orang yang boleh berubah, insyaAllah. Cukuplah dulu. Segala soalan-soalan yang lain kita tampilkan. Terima kasih banyak. Hadir lagi dalam kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah. Silakan nama saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.